Hello? Oh ya, Dialog TVS dah start ni. I call you back. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kairunisa Kasnun. Dan saya Najib Imran. Najib, awal permulaan tadi mesti terkejutkan. Itu sebenarnya lah gimmick. Kalau kita masih Betul ingat gimmick, pada betul gimmick. gimmick. Pada awal Disember tahun lalu, saya rasa pada first PC sidang media menteri ni Selepas pelantikan kabinet viral. Lepas pelantikan kabinet ni viral. First PC jawab phone dulu. Ketika PC. Hebat. So untuk pentas Dialog TVS pada malam ini, kita bawakan kepada anda semua the one and only our Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi Fadzil. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami. Terima kasih kerana sudi first time ke TVS. Itu YB ni dikenali waktu tu meletup tu. Seluruh Malaysia betul, meletup. betul. Jawab telefon ketika PC katanya. Hebat. Okey YB. Kita teruskan saja. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami dalam Dialog TVS. Pastinya kami membawakan topik pada malam ini dengan pendigitalan komunikasi kesediaan negara. Sebelum kita mulakan dengan soalan-soalan yang seterusnya, kita ingin rasanya tidak terlewat untuk kami mengucapkan tahniah YB atas kejayaan penganjuran sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos yang lalu. Cukup meriah, cukup sempurna. Dan TVS pun bawa live waktu tu. Betul, kita bawakan sedikit daripada RTM. Betul. Cukup sempurna. Mungkin YB boleh ulas sedikit, share sikit kegembiraan, kejayaan sambutan Hari Kebangsaan yang lalu. Ya, pertama sekali terima kasih sudi terima saya di TVS. Memang waktu tu saya tak terfikir sama ada dia akan jadi tahap kejayaan untuk sambutan tu. Saya lebih stres. Adakah semua orang akan datang? Orang betul ke orang seramai itu akan datang kan? Jadi saya masa tu sebenarnya risau orang tak datang. Kenapa YB risau? Sebab dia sebab saya sebagai contoh, saya sebelum ni saya pernah berkecimpung dalam bidang seni, bidang teater. Okay. Dan always ada dua benda yang paling menakutkan bagi seorang pelakon teater, iaitu satu, kita lupa line, dua, tak ada audience. Jadi benda tu yang saya melihat persembahan ataupun acara pembarisan pada sambutan Hari Kebangsaan tu macam theater performance lah. Macam will I forget my lines ataupun everything going to go according to plan, audience datang ke tak. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, timing pun perfect. Semua yang melibatkan air show, semua persembahan-persembahan berjalan dengan baik dan sambutan dia luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita tengok YB mungkin YB kata YB agak risau dengan kehadiran orang mungkin tak datang apa semua kan. Tapi kalau kita lihat sambutannya cukup menarik. Betul. Sambutannya cukup hebat. Jadi apa yang kita nak tahu daripada YB, apa interpretasi YB kepada kehadiran yang begitu ramai, trending selama 2-3 hari ini? Betul. Interpretasi viral itu dengan menterjemahkan apa? Betul. Apa terjemahan YB kepada kehadiran sebegitu ramai masyarakat? Dia saya rasa mungkin acara tu untuk sambutan Hari Kebangsaan ni mungkin dia menjadi satu bentuk magnet ataupun satu titik temu untuk semua rakyat Malaysia. Selepas PRU, selepas PRN, kita ketepikan beza faham politik, tapi kita fokus kepada negara, kita fokus kepada Malaysia. Dan itu satu saat yang bagi saya sangat bermakna sebab bukan hanya kita berjaya kumpulkan seluruh kita boleh anggaplah begitu ramai daripada ada kawan-kawan daripada Sarawak datang. Datang dari Sarawak, datang dari Kedah, daripada macam-macam tempat, seluruh negara datang. Dan kita lihat Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri berkenan bercemaduli untuk menyantuni para hadirin. Dan saya Perdana Menteri, timbalan-timbalan Perdana Menteri pun turut serta. Jadi memang suasananya luar biasa. Mungkin bacaan saya ini adalah mungkin satu ekspresi penzahiran rasa cinta kepada negara yang tapi saya pun masih kurang faham macam mana dia jadi luar biasa. Tapi alhamdulillah saya syukur dan yang paling penting harapan saya
dia tidaklah menjadi viral di TikTok saja, tapi viral di hati kita sebagai rakyat Malaysia. Diterjemahkan ke arah itu ya. Betul. Sebelum kita meneruskan soalan kita, Najib, sebenarnya saya tertarik dengan pengisian program tu, utamanya apabila ada persembahan aksi ekstrim tu, khususnya yang melibatkan penunggang motosikal wanita. Ya, saya cukup tertarik Itu itu. cukup luar biasa. Yang itu luar biasa. Yang itu luar Sangat biasa. luar biasa. Staf Sarjan Husna itu 31 hari bulan Ogos juga hari kelahiran beliau. Oh, birthday. Ulang tahun birthday dia. Jadi dia berjaya membuat mencipta rekod baru dengan melepasi 66 orang penunggang motosikal pada hari jadi beliau, which is also sambutan Hari Kebangsaan. Jadi kalau kita tengok sebenarnya dengan masa mula-mula sebelum dia start dengan rasanya sampai ke tidak kaki dia pun agak-agak tu kan. Itu yang dia cari sebenarnya mungkin. Betul, itu kelainan. Kegairahan untuk melihat, untuk merasai sambutan itu di peringkat itu. Dan saya kira YB mungkin boleh kita katakan itu sesuatu yang berjaya, YB. Sambutan yang berjaya. Mungkin apa yang boleh diperbaiki, YB, untuk tahun-tahun yang akan datang mungkin? Ya, saya lihat sebab kita tak jangka kehadiran yang begitu lebih daripada jangkaan. Jadi saya lihat di masa depan kita perlukan ada beberapa perkara yang kita akan teliti, termasuk mungkin menambah lagi jumlah seat tangga kambing untuk keselesaan pengunjung, sound system yang lebih banyak sepanjang laluan, skrin-skrin besar yang boleh kita tayangkan lagi banyak, dan ada yang menyampaikan mesej kepada saya, minta kita ada bas-bas perantara, shuttle bus, tapi bas-bas perantara ni perlu ada laluan khas supaya tidak tersangkut dengan jam kereta lain. Jadi ini antara perkara yang kita kena bincang dengan Perbadanan Putrajaya untuk jadikan, insya-Allah bila kita nak host Putrajaya tu, nak host sambutan Hari Kebangsaan, betul. Insya-Allah lebih meriah, lebih besar, lebih selesa, dan semangat rasa sambutan Hari Kebangsaan tu akan lebih gah. Itulah semangat Malaysia Madani, betul, semangat betul. segulai sejalai yang kita Segulai raikan. sejalai. Segulai sejalai itu yang kita raikan bersama kebersamaan sebagai satu Malaysia. Menyentuh mengenai slogan Malaysia Madani, YB. Slogan Malaysia Madani yang diguna pakai hari ini menjadi sebahagian topik utama yang dibincangkan rakyat. Jadi sebagai Menteri KKD sendiri, apakah cara terbaik mesej itu disampaikan dengan lebih berkesan, YB? Ya, dia saya lihat kita perlu faham niat, dan sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang Mahmud Perdana Menteri telah bercakap tentang konsep negara madani ini sejak tahun 96, lama dah. Untuk merealisasikan ketamadunan itu, mengangkat martabat rakyat, mengangkat kedudukan negara kita di mata dunia, maka kita semua mesti bersatu padu. Ketepikan beza politik, fokus pada negara, dan dalam kesepaduan itu, walaupun kita berbeza, banyak pelbagai kaum, pelbagai suku, pelbagai agama, latar belakang, tapi kita satu hati untuk jadikan Malaysia sebuah negara yang bertamadun, madani. Jadi itu niatnya, missionnya. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Tata kelola yang lebih baik. Kita kena kembangkan ekonomi, pastikan rakyat mendapat pendapatan yang lebih. Kita kawal harga barang. Ini perkara-perkara praktikal supaya orang tak lihat, oh ini hanya slogan. Itu sebab sebagai menteri yang jaga internet, antara perkara yang saya fight habis-habisan, hampir setiap bulan kita usahakan, ada pengumuman. Jadi 31 Ogos saya umumkan, bermula 31 Ogos kita ada package 5G Rahmah. Semua boleh tempah, harganya sangat-sangat berpatutan, siap dengan handphone 5G, dan saya juga umumkan insentif pasca bayar Rahmah untuk penjawat awam. Potongan RM10, rebate RM10 untuk plan pasca bayar bagi penjawat awam bermula 16 September, Hari Malaysia. Dan kepada semua yang ada kad perakuan media Jabatan Penerangan, ini yang kita tunggu. Kita bagi rebate bulan September, tak payah bayar bil bagi pengamal media. Macam mana cara dia tu, YB? Kalau kita ada kad, kena ada kad tu. Kalau ada kad tu, nanti kita akan
telco dia akan umumkan claim macam tu. Sebab dia kena pada kita ni kena tanya lebih lah pasal tu. Ya. Kena pada kita ni kena tanya lebih. Jadi ini semua adalah sebahagian daripada usaha Malaysia Madani. Ya, ada high level konsep, tapi ada benda yang betul-betul dekat di hati rakyat. Bantu dengan cara yang paling praktikal. Itulah niat dia. Okey, baik. YB tadi bercakap berkenaan dengan Malaysia Madani, konsep Malaysia Madani itu. Tapi ada juga kekeliruan yang berlaku ketika cokan kata ataupun moto untuk Hari Merdeka pada tahun ini pun ada kontroversinya juga. Bukan semudah itu. Jadi bagaimana YB melihat untuk keseluruhan Malaysia as a whole, penerimaan terhadap Hari Merdeka pada tahun ini bagaimana YB melihat? Sebelum itu timbul kontroversi berkenaan dengan ada yang nak tema. pakai, ada yang tak nak pakai tema dan sebagainya. Bagaimana YB melihat selepas ini? Dari segi, kalau kita lihat pada perlembagaan, dia sangat jelas. Agensi-agensi yang terlibat dalam sambutan Hari Kebangsaan adalah seperti PDRM, Angkatan Tentera dan Jabatan Penerangan. Betul. Ya, jadi ketiga-tiga agensi ini adalah agensi ataupun badan-badan di peringkat persekutuan. Maka kalau keputusan di peringkat persekutuan adalah mengangkat satu tema, apa sekalipun tema itu, maka agensi-agensi badan-badan ini juga akan turut serta. Maka kalau mana-mana negeri kita ada sedikit kontroversi beberapa minggu yang lalu, tapi alhamdulillah selesai dengan baik. Sekiranya mereka ingin, maka agensi-agensi ini mungkin suka untuk mereka turut serta terlibat. Ya. Jadi itulah antara sebab kenapa kita tegaskan Malaysia merupakan satu persekutuan. Ya, dan sifat itulah yang mengingatkan kita kuasa negeri, hak negeri, tapi juga kuasa persekutuan dan hak persekutuan. Jadi di situ kita kena ingatkan balik. Jadi alhamdulillah diselesaikan dengan baik, tidak timbul terlalu banyak, malah ramai yang memberi pandangan cukup-cukuplah politik. Betul. Kita dah selesai dah, PRU dah selesai, PRN dah selesai. Kita nak sambut Hari Kebangsaan je. Hari Kebangsaan ini tidak ada, dia tak ada politik. Tak ada elemen itu. Tak ada elemen itu. Dia adalah mengingatkan kita tentang semangat kenegaraan. Itu yang kita mahu. Saya percaya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital ni, pelbagai cabaran yang dihadapi. Bukan sahaja merapatkan jurang telekomunikasi, juga untuk merapatkan jurang komunikasi, dan antara cabaran besar adalah mengenai dengan berita palsu ataupun fake news. Dan jawapan itu kita akan nantikan selepas ini. Kita akan berhenti rehat selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya dalam Dialog TVS. Baik, kita berjumpa sekali lagi, Nisa. Kita berehat sebentar saja tadi. Kita masih lagi bersama dengan Dialog TVS, bersama dengan saya, Najib Imran. Dan saya, Kadunisa Kasnun. Dan hari ini, kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan topik yang cukup dekat di hati kita rakyat Malaysia waktu ini. Semua orang nak tahu mengenai pendigitalan komunikasi, kesediaan negara sejauh mana Malaysia ni sebenarnya bersedia dalam era pendigitalan komunikasi ini. Tapi dalam kita nak bersedia tak bersedia tu, ada satu isu yang cukup mengganggu masyarakat Malaysia. Bukan saja masyarakat Malaysia, tapi masyarakat dunia rasanya. Salah satunya adalah fake news, Nisa. Betul. Ini cukup memberi cabaran besar terutamanya kepada pengamal media, khususnya seperti kita, Najib, untuk kita berdepan dengan cabaran khususnya apabila dengan berlawan dengan social media, WhatsApp group, Telegram yang berkaitan dengan berita-berita palsu, kesahihan berita ini. Betul. Dan untuk menjawab isu ini, kita membawakan bersama dengan kita di studio pada hari ini, pada malam ini, Yang Berhormat Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia. Dan mungkin boleh Nisa, kita teruskan saja dengan soalan kita. Bagaimana daripada pihak KKD sendiri, YB, untuk menangani cabaran ini dalam penyebaran berita palsu dengan lambakan social media, berita-berita yang orang sebar lagi cepat daripada media rasmi itu sendiri untuk kita yakinkan kepada rakyat? Betul. Kalau kita lihat sebenarnya trend di kalangan rakyat, bukan hanya di Malaysia tapi banyak negara lain. Ada yang disebut sebagai post-literate, iaitu lebih minat menonton bahan berbentuk video. Dan ramai yang mendapat berita melalui media sosial. Masalah kita dalam media sosial, kadang-kadang kita tidak boleh nak mengesahkan
adakah itu daripada sumber yang betul ataupun adakah yang kita lihat itu screenshot tu betul-betul berita ataupun direka-reka. Banyak kali perkara ini berlaku. Ada yang meletakkan, contoh kalau di negara lain, dia letakkan headline BBC. Gambar nampak real, teks tu. Tapi bila kita cek dalam laman web, tak ada. Tak ada. Dan sebenarnya kita lihat masalah ni, dia sebenarnya memang masalah yang lama. Dan dia cuma beralih medium. Kalau sebelum ni kita dengar mungkin orang bercerita. Cakap. Orang tulis kan secara fizikal. Sekarang ni disebar melalui Facebook, TikTok, WhatsApp, Telegram dan macam-macam. Isu yang kita hadapi sekarang ialah dalam keadaan-keadaan tertentu, maklumat yang tidak betul, maklumat yang palsu, berita yang salah kalau disebarkan mungkin menjejaskan keselamatan awam. Dan aspek itu dalam konteks negara Malaysia, kita tidak boleh ada tak boleh berkompromi. Ya, pihak polis, pihak tentera, kerajaan sendiri tidak boleh berkompromi dalam isu tersebut. Saya ingat lagi dalam tempoh seminggu antara 19 hari bulan November 2022 tamat hari mengundi dan 24 hari bulan November waktu Yang Berhormat Perdana Menteri angkat sumpah, wujud banyak konten-konten yang seakan-akan mengapikan sentimen perkauman yang disebar dengan meluas dalam TikTok. Dan waktu itu seakan-akan tidak ada sesiapa sebab tak ada menteri yang in charge. Betul. Tidak ada pihak yang ambil tanggungjawab. Free for all. Free for all waktu itu. Itu satu keadaan yang sangat membimbangkan. Sebab kita tak tahu sekiranya ada mana-mana pihak yang akan menzahirkan, merealisasikan apa yang cuba diwujudkan dalam media sosial. Jadi saya lihat dalam keadaan seperti ini, pihak yang bertanggungjawab selain daripada pihak polis ialah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun MCMC. Baru-baru ni ada pihak yang menegur MCMC seakan-akan tindakan MCMC mengekang akses kepada beberapa laman web ataupun konten, itu keterlaluan. Saya lihat MCMC ada juga mengeluarkan beberapa kenyataan yang mengatakan dia berpegang teguh pada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan ini, minta maaf saya silakan. Ini sudah pasti mengingatkan kita bahawa sebarang tindakan oleh MCMC berpandukan kepada undang-undang. Dan ada beberapa individu yang laman web mereka telah dikekang. Mereka cuba untuk bawa kes ke mahkamah, maka kita serah kepada mahkamah untuk buat keputusan. Tapi selagi mana akta tersebut terpakai, boleh digunakan, maka saya percaya ada proses dan prosedurnya untuk MCMC melakukan apa-apa tindakan dalam berdasarkan undang-undang. Tapi saya lihat isu ni adalah isu yang dinamik. Dan MCMC seharusnya terbuka menerima kritikan, pandangan, saranan, cadangan untuk tambah baik proses. Mungkin ada setengah orang tak faham bahawa tindakan diambil setelah ada aduan daripada orang awam, laporan polis, tindakan-tindakan yang perlu diambil yang bersifat preventif untuk mengekang daripada maklumat yang tidak betul, tular, mengapikan sentimen. Yang kita paling risau adalah sentimen 3R. Race, Religion, Royalty. Dan di sini saya lihat kerajaan tidak akan berkompromi. Maka isu fake news ke. Tapi cuba satu perkara yang agak menarik. Perbincangan sekarang ialah bila kita lihat generative AI. Generative AI, kecerdasan buatan bersifat generatif. Adakah kita nanti akan mula mendapat berita seakan-akan betul. Contohnya you all, gambar you all. Betul. Scene macam dekat sini. Tapi AI. Betul. Jadi mungkin boleh kali sentuh sikit YB. YB tadi bercakap berkenaan dengan berita sekarang. Salah satu yang berdepan cabaran media sekarang ini ialah personal, individual pun dia boleh buat berita sekarang ni. Betul. Jadi kita boleh buat berita. Jadi mungkin kata YB tadi, mungkin nanti akan ada tapisan dan sebagainya kan.
Tapi it's a very thin line, YB. Ya. Bagaimana untuk mengelakkan ini disebut sebagai menghalang kebebasan media? Ya. Ya. Saya ambil sebagai kayu ukur apa yang pernah berlaku sebelum-sebelum ini. Selama mana saya berkhidmat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital di bawah Kerajaan Perpaduan ini, belum ada satu pun wartawan yang ditangkap. Ya, tidak ada. Sebelum-sebelum ini ada. Okey. Dan saya ingat lagi waktu pandemik pun ada. Jadi saya bukan nak mengungkit, tapi cuma untuk meletakkan konteks. Dalam saya berkhidmat ini, tidak ada satu pun surat khabar yang ditutup. Ya, yang lesennya ditarik balik. Seperti yang pernah berlaku tahun 89 sebagai contoh, ya, 87 89 Ops Lalang waktu itu. Lalang, Ya. betul. Kita semua ingat. Dan setakat ini kita tidak ada seorang pun wartawan yang mengadu bahawa mereka rasa terancam dalam mereka melakukan tugas. Malah sebagai seorang, sebelum saya jadi menteri, sebelum saya jadi ahli parlimen pun, waktu saya berkecimpung dalam bidang seni, ya, saya memang mengangkat dan memperjuangkan hak dan kebebasan bersuara, kebebasan media. Secara peribadi saya masih berpegang pada prinsip itu. Saya masih percaya. Isunya sekarang, saya ada tugas tambahan sebagai Menteri Komunikasi dan Digital untuk pastikan yang mengeluarkan berita, menerbitkannya dengan bertanggungjawab. Sekiranya apa-apa berlaku yang tidak betul. Saya bagi contoh, ada sewaktu pilihan raya negeri baru-baru ni, ada satu media yang menerbitkan berita kononnya pada waktu itu ada seorang yang sekarang Menteri Besar Kedah, betul, telah ditahan oleh polis. Tapi dijelaskan oleh Bukit Aman perkara itu tidak berlaku. Tapi sebab media ini, dan dia media yang tersohor, mengeluarkan berita yang rupa-rupanya berita palsu, sebenarnya boleh diambil tindakan. Betul. Tapi saya tidak mengeluarkan apa-apa arahan. Saya lihat setelah kita bawa ke parlimen nanti akta, dan kita luluskan akta Majlis Media Malaysia, cara terbaik kalau kita lihat di banyak negara lain termasuk di United Kingdom sebagai contoh, ada satu badan yang mengawal selia dari kalangan pengamal media sendiri. Jadi pengamal media lah yang duduk berbincang isu etika, isu kewartawanan, isu kebajikan, bincang dan uruskan sendiri. Tapi pihak kerajaan tidak take a hands-off approach. Kita masih menjaga isu-isu keselamatan. Saya tertarik apabila Wabi mengatakan untuk kita melaporkan sesuatu berita itu kita perlu ada rasa tanggungjawab, dan ia menyentuh juga kepada kebebasan bersuara dan juga kebebasan media. Menyentuh mengenai tanggungjawab dan juga kebebasan bersuara, YB. Kita tengok sekarang ni ramai sebenarnya netizen ataupun masyarakat di luar sana teringin nak jadi reporter, tapi reporter yang tidak iktiraf. Selain daripada berita-berita yang tidak sahih, tidak benar, perkara-perkara yang berlaku sekarang, maksudnya macam contohnya seperti kemalangan atau apa-apa perkara yang menyentuh sensitiviti sesetengah pihak, lagi cepat dimuat naik di dalam media sosial mereka. Bagaimana daripada pihak KKD sendiri untuk menangani perkara ini? Sebab kadang-kadang perkara itu menyentuh sensitiviti keluarga ataupun setengah pihak sehingga terpaksa mengeluarkan kenyataan, tolong tarik balik video-video yang tersebar ataupun kenyataan yang dimuat naik. Bagaimana daripada pihak KKD sendiri, YB? Kita lihat contohnya insiden nahas kapal terbang Elmina baru-baru ni, dan ada ramai citizen journalist yang merakam insiden itu, dan saya paling kesal bila sesetengah video disebarkan tanpa kiranya rasa simpati ataupun tanpa rasa etika. Sebab dalam bidang kewartawanan dia adalah bidang dan satu profesionalisme. Ya, dia adalah satu kerja yang ada batas-batasnya, ada had-hadnya, ada disiplinnya, termasuk disiplin tentang etika. Saya bagi contoh kes itu tadi. Ada teguran selepas daripada, sebab ada yang sebar video mayat rentung. Ada juga selepas itu yang menyebarkan
wajah anak-anak mangsa Ya. yang masih kecil Hmm. yang sepatutnya tidak dimuat naik. Hmm. Ya, sebab kita mesti pertahankan privasi Betul. mereka, their right to privacy, identiti mereka. Perkara-perkara seperti ini, sekiranya sesiapa ingin menjadi seorang wartawan, mereka perlu bagi saya setidak-tidaknya memahami Etika. konsep etika, Empathy itu kena ada. Ya. empathy, tapi dia mesti ada etika, Ya. ethical journalism, Ya, ya, kewartawanan yang beretika. betul. Dan ini kita mesti belajar, kita mesti ada kursus, kita mesti lalui. Itu sebab bagi pihak kerajaan, yang kita iktiraf adalah pengamal media yang mempunyai kad perakuan media oleh Jabatan Penerangan. Itu menjadi perkara yang paling asas. Dan dia terpakai kepada semua, termasuk wartawan asing, ya, Betul. yang ingin bekerja di Malaysia, dan proses itu tidak terlalu sukar. Tapi masih sama, zaman sekarang dengan begitu mudah perkara video tular, ya, itu antara sebab kenapa saya merasakan kita perlu ada satu kesedaran, bukan semua yang tular itu baik belaka. Ya. Ada satu frasa yang sangat menyentuh. Saya dengar beberapa kali. Zaman ini, kita sekarang ni, kita kebanjiran idola, tapi kemarau teladan. Ya. Betul. Kebanjiran idola, Kebanjiran kemarau. idola, Kemarau teladan. kemarau teladan. Itu salah satu, itu petikan yang boleh kita gunakan nanti, Betul. Nisa. Tapi sebelum itu, saya rasa Nisa kita kena berehat dulu Betul. sebentar. Saya tertarik dengan sekurang-kurangnya fahamilah etika kewartawanan itu Betul. untuk kita menyebarkan sesuatu perkara Dalam demi menjaga- dalam. betul. Baik, kita akan Kita berehat berhenti sebentar. seketika. Hmm. Kembali selepas ini dalam Dialog TVS. Jangan ke mana-mana. Baik, negara sekarang ini melangkah ke fasa 5G. Kementerian Komunikasi dan Digital juga dilihat berusaha untuk meningkatkan capaian internet ke seluruh negara. Jadi merujuk kepada perkara itu, YB, apakah perancangan kerajaan seterusnya apabila jaringan tersebut lengkap kelak, YB? Khususnya apabila kita bercakap di kawasan-kawasan pedalaman yang sukar diakses, YB. Ya, kita ada dua perkara penting di sini. Pertama ialah kita sering bercakap tentang 5G, tapi bagi ramai mereka masih berpaut pada 4G, Betul. masih berharap pada 4G. Dan isu kita untuk 4G ni ialah bila saya teliti sejak saya menggalas tanggungjawab kementerian ini, bila saya teliti angka-angka yang sering diulang, contoh liputan 4G sekarang ni di seluruh negara telah mencapai 96.92%. Okey. Ya, jadi tinggal lebih kurang 3% yang belum ada kesaling hubungan, not connected. Tak ada line langsung. Tapi realitinya di setengah tempat, line telco A ada line, Okey, telco betul. B tak ada line. Kedua, antara tempat, mungkin kampung ini ada, kampung itu ada. Tapi antara dua kampung ni tak ada line. Itu pun masalah juga. Betul. Dan ketiga tadi, tambahannya ialah 5G itu nanti. Jadi saya lihat secara keseluruhan, untuk kita atasi jurang digital, kita perlu lengkapkan kesaling hubungan ini di seluruh negara, termasuk 3% kawasan yang pada waktu ini langsung tak ada line. Dan ada macam-macam cara. Kalau di Sarawak, bersama dengan SDEC dan SMART, kita ada 600 menara yang masih dalam proses untuk kita on air. Maksudnya lengkapkan dengan kuali. Ya. Jadi ada yang telah kita berjaya lakukan. Sewaktu saya datang beberapa bulan yang lalu, sebelum Hari Gawai, kita lengkapkan di Pantai Damai. Ya, dan ada satu menara yang dah lama berada di situ tapi tak ada telco, tak ada kuali. Tak ada kuali. Saya nak datang pukul 1. Lepas subuh dah on air. Sampai tu, empat telco ada. Tiba-tiba ada. Alhamdulillah, kan. Tapi takkan nak menteri datang pergi lawat 600 Baru tahun ada, kan. Betul. Tapi prinsipnya, konsepnya ada, dasarnya ada, pelaksanaan. Itu yang menjadi perkara yang kita fokuskan sekarang. Saya lihat kita perlu ada anjakan dari konsep quality of service yang sedia ada
kepada quality of experience. Mhm. Ya, jadi bukan kualiti perkhidmatan sahaja, tapi kualiti pengalaman pengguna. Ya. Bila kita bayar sebenarnya akses untuk dapatkan internet di mana-mana sahaja di Malaysia. Kita tak bayar untuk dapat hanya di Kuching Ya. ataupun hanya di Miri, Betul. hanya di Seri Aman. Kita bayar satu rate. Betul. Betul. Mana saja kita berada di Malaysia, sepatutnya kita ada akses. Mhm. Jadi perkara ni saya dah bawa kepada telco, saya kata kepada semua CEO, look, bila kita bayar, we pay for the whole country. Yes. How come certain tempat ada, certain tempat tak ada? Jadi perkara ini sedang diatasi. Saya namakan perkara ini sebagai dasar di mana ada jalan, di situ ada internet. Okey, baik. Merujuk kepada tu. Merujuk kepada tu. Jadi merujuk kepada tu, di mana ada jalan, di situ ada internet. Kerajaan terdahulu pernah mengumumkan bahawa konektiviti di Sarawak akan mencapai tahap menyeluruh pada tahun 2024. Jadi jendela fasa 2, kalau saya diingatkan jendela fasa 2. Jadi apakah plan itu masih ataupun sasaran itu masih berjalan, YB? Bolehkah kita berpegang kepada sasaran itu menjelang 2024 keseluruhan Sarawak akan mencapai capaian internet itu? Saya lihat ada beberapa ikhtiar yang kita lakukan baru-baru ini, termasuk dengan memberi lesen kepada syarikat Starlink untuk beroperasi di Malaysia, akan membantu ke arah itu. Kerana kalau kita lihat seluruh Asia Tenggara, hanya ada 3 negara sahaja waktu ini yang membenarkan Starlink beroperasi di negara mereka, termasuk Filipina, Singapura dan Malaysia. Okay. Jadi saya lihat kalau di Sarawak sebagai contoh, Starlink mampu membantu menjadi penyelesaian sementara sambil kita tunggu menara nak siap, fiber nak dipasang, kuali-kuali nak dimasukkan. Ya. Bila kita sediakan perkhidmatan Starlink, dalam tempoh yang sangat singkat, 15-20 minit, kita dah boleh ada 200 Mbps. Okay. Saya lihat kes-kes, saya tengok di TikTok, ada seorang cikgu di Ulu Baram contohnya, dia tempah, lepas tu dia jauh, ya, dia daripada Kuching, dia bawa unit itu, dan akhirnya setelah ada beberapa masalah teknikal diatasi, boleh dapat hampir 200 Mbps. Laju tu. Laju. Bayangkan di negeri Selangor, kelajuan average purata untuk 4G di Selangor ialah 55 Mbps. Jauh beza tu. Di Ulu Baram boleh dapat 200 Mbps. Jadi saya lihat kemudahan seperti Starlink mampu membantu. Cuma itu adalah inisiatif swasta ataupun persendirian. Jadi kita sedang melalui MCMC membuat beberapa proof of concept, trial, percubaan untuk melihat apa yang perlu dan boleh kita lakukan untuk menyegerakan. Kita ada projek jendela, kita ada projek point of presence, ya. Tapi rakyat tak boleh tunggu. Rakyat kalau boleh nak guna sekarang. Itu semua masih diteruskan. Masih diteruskan. Jendela fasa 1, fasa 2, fasa 1, fasa 2, POP fasa 1, fasa 2 masih berjalan. Cuma bila beberapa daripada perkara ni melibatkan isu tanah, isu PBT. Jadi itu yang melambatkan menunggu permit, prosesnya itu. Oh, itu yang kita tak tahu. Proses itu, isu tanah dan sebagainya. Betul. Itu yang kita tak tahu. Adakah selepas ini kita akan dengar lagi YB di kawasan-kawasan luar bandar, di kawasan-kawasan pedalaman khususnya, kena naik tempat tinggi baru ada internet. Kena angkat macam ni, macam isu-isu sebelum ni YB. InsyaAllah, yang kita ikhtiarkan ni, kita nak kurangkan ataupun sampai satu tahap, perkara tu dah jarang-jarang kita dengar. Kita nak ke arah itu. Untuk kata langsung tidak ada, dia akan makan masa. Okey. Kerana saya lihat, dia perlu persefahaman di kalangan pelbagai syarikat telco. Dia perlu persetujuan dan usaha sama di kalangan pelbagai penyedia perkhidmatan prasarana, termasuk yang menyediakan menara, fiber, semualah, elektrisiti, ya. Jadi tenaga ini semua mainkan peranan yang sangat penting. Kalau nak pasang Starlink pun tapi tak ada api, betul, tak boleh. Betul. Jadi yang saya lihat, bawah kementerian, dan saya bekerjasama dengan Yang Mohd Datuk Julaihi, Menteri yang menjaga telekomunikasi dan utility di Sarawak,
kami bekerjasama untuk lihat apa yang boleh kita selesaikan. InsyaAllah dalam, saya harap, sebelum Hari Malaysia, sekiranya semua berjalan dengan lancar, mungkin bila saya kembali untuk sambutan Hari Malaysia nanti, mungkin ada sedikit berita baik untuk rakyat Sarawak. Itu yang best Eksklusif KD dia tu. eksklusif. Eksklusif. Walaupun tak tahu lagi apa kan. Tapi Yang penting berita baik. yang penting berita baik. InsyaAllah. Apa yang baik. Tapi banyak yang mengatakan antara cabaran-cabaran di Sarawak ni cabaran dia berbeza. Oh, betul, Dengan logistiknya. logistiknya, geografinya. Ya. Mungkin setakat yang beberapa bulan ni, 8 bulan, YB menerajui Kementerian Komunikasi ni. Mungkin bagaimana Mbak YB melihat cabaran yang diberikan oleh Sabah dan Sarawak ni? Dia saya lihat rata-rata hampir semua tempat. Akhirnya dia isu tata kelola, dia isu management, penyelarasan, koordinasi. Kalau sebaik mana pun pemimpin itu, menteri itu, tapi tak ada penyelarasan ke bawah, itu yang akan melonggarkan dan melewatkan proses. Sewaktu saya pertama kali membuat lawatan rasmi ke negeri Johor sebagai contoh, saya mengadakan pertemuan dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Kita bincang beberapa perkara dan masalah kesaling hubungan, masalah jendela dan POP di negeri Johor, itu yang kita letakkan sebagai perlu diselaraskan dengan segera untuk diselesaikan. Jadi perkara tu selepas pada pertemuan tu, dia bergerak dengan lebih cepat. Jadi saya lihat dia perlu ada penyelarasan antara agensi-agensi. Malah masa saya dalam penerbangan untuk datang ke Kuching, bersama-sama saya dalam penerbangan yang sama, secara koinsiden, ada pengarah MCMC Negeri Sarawak dan juga wakil SDEC. Okey, kebetulan. Kebetulan. Jadi saya kata, kenapa you all ada dekat KL? Bincang apa? Oh, rupanya memang bincang beberapa perkara yang insya-Allah sekiranya semua selesai, Berita baik tu. Berita baik tu. Berita baik. Yang kita tunggu pada 16 September. Sebelum. The key thing is better coordination. Better coordination, the key. Kita tak nak rakyat Malaysia mengamalkan ataupun kerajaan Malaysia seluruhnya, mereka yang berusaha untuk menjalankan tugas-tugasan ini, mengamalkan YB? Pahat dengan penukul YB. Sudah dipahat baru bekerja kan. Itu yang kita nak elakkan tu besar. Okey, kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dengan beberapa topik yang ingin kita sentuh bersama dengan YB Fahmi Fadzil. Kita akan berhenti rehat, jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS, Najib. Kita berbicara mengenai kejayaan sambutan Hari Kebangsaan. Kita dah cakap mengenai jaringan internet, kebebasan media, kebebasan bersuara, kebebasan media dan pastinya topik yang soalan yang kita nak sentuh pada kali ini adalah berkenaan dengan isu skamer yang bersilih ganti, berleluasa, macam makin hari makin banyak. YB, Dia satu isu yang sangat perit. Kalau kita lihat secara umum, jumlah yang kita hilang sebagai simpanan rakyat, simpanan peribadi kan, setiap tahun boleh mencecah ratusan juta. Hampir 1 bilion setiap tahun. Dan saya difahamkan oleh Bukit Aman ada lebih kurang 14 bentuk scam yang berbeza. Ada scam tu very old school. Dia jumpa kita, lepas tu kata dia ada apa-apa barang kan. Lepas tu kita pun tertipu bila kita jumpa bersemuka. Tapi sekarang ni banyak daripada scam dia berlaku atas talian online. Dan yang paling merisaukan, scam yang orang kata seperti disantau, seperti kita kena under a spell. Macam mak saya pernah kehilangan RM75,000. Banyak. Simpanan tabung haji. Dan bila saya tanya, mak apa jadi? Tak tahulah, mak tak tahu, macam dia jampi. Dia pukau macam tu. Macam dia pukau. Tapi saya kata, saya rasa dia mesti, saya sendiri pernah hampir kena scam. Saya ingat lagi sebab benda tu satu saat yang bagi saya
sukar dilupakan. Hari Sabtu saya pergi, ni sebelum saya jadi ahli parlimen, saya tengah pergi melawat beberapa kawasan di lembah pantai, kawasan PPR. Kemudian saya dapat panggilan. Dia kata dia daripada mahkamah. Dia minta saya datang ke mahkamah petang tu. Okay. Dekat mana ni? Mahkamah dekat Ian, dekat Kedah. So saya dekat KL, macam mana saya nak pergi? Oh, tak apa. Ni saya tukar, saya sampaikan kepada balai polis dekat Ian. YB cakap dengan maksud tak YB lah. Cik cakap dengan sarjan. Okeylah, transfer. So sarjan, saya nak buat laporan polis. Pasal apa ni? Pasal sekian. Oh, okey, tak apa macam ni. Boleh tak datang ke ni? Jadi saya kata tak boleh lah, tak sempat lah. Apa jadi? Complicated. Dia memang, dan niat dia, scam ni memang complicated supaya sambil kita bercakap, lagi lama kita dengar, lagi huru-hara. Betul. Lagi panik. Lagi panik dan lagi huru-hara. Bila aku buka akaun Astro dekat, macam mana aku hilang aku punya my card apa semua kan? Jadi kemudian tiba-tiba saya terfikir, hari tu hari Sabtu. Macam mana mahkamah boleh buka hari Sabtu? Bukan mahkamah tutup ke? Betul. Terus saya tutup. Okay. Jadi bila keadaan macam ni, sebenarnya kita kena sentiasa berhati-hati. Tapi kadang-kadang no matter how prepared you are, it never prepares you. Juga. Betul. Yang paling merisaukan adalah scam yang dia minta kita download app tapi bukan melalui Apple Store ataupun Huawei Store ataupun SMS tu je, daripada SMS. Pakai SMS. Itu sebab MCMC telah melarang pautan link dalam SMS dan tak boleh dah. Cuma orang banyak guna melalui Telegram. Scammer ni guna WhatsApp. Jadi nasihat saya kepada semua yang menonton ya. Kalau anda dapat panggilan daripada orang yang tak dikenali, kononnya daripada mahkamah ataupun Bukit Aman ataupun LHDN, ya, tak ada agensi kerajaan akan berurusan dalam phone. Dia akan minta datang ke pejabat. Dia akan hantar surat. Dia takkan bincang apa-apa on the phone. Kedua, kalau kita tengok, katalah kita baca satu ni, boleh beli kereta RM1,000. Janganlah percaya. Dia punya, the phrase I would use is, if it's too good to be true, it's not true. It's not true. Jadi prinsip-prinsip itu saya harap dapat kita war-warkan, sebarkan, dan kalaulah na'udzubillah ya, jadi mangsa scam, apa perlu kita lakukan? Call 997. Lapor segera, kita boleh sekat duit tu, kita boleh cuba kembalikan balik. Cuba kembalikan. Itu je lah yang dapat dibuat. Betul, kan, betul. rasanya. Sebab bukan sikit-sikit amount yang kalau kita terkeda dengan scammer ni. Yang menjadi persoalannya YB, khususnya kalau macam YB sini cakap, dia terdetik, mana ada mahkamah buka pada hari Sabtu. Kita menjadi kerisauan khususnya kepada pesara, kepada warga emas. Yang menjadi kerisauan apabila data-data yang disebut oleh scammer ni, para scammer ni adalah benar. Contohnya alamat rumah, nombor IC. Itu jadi betul yang membuatkan mereka apabila menerima panggilan telefon itu rasa cemas dan panik. Bagaimana ketirisan data ini YB sebenarnya dapat dengan ni? Dia antara ketirisan yang paling besar berlaku pada tahun 2016-2017. Ada satu syarikat yang mengendalikan jumlah data yang sangat besar. Berpuluh juta data akaun syarikat telco. Waktu itu telah lolos. Ya, telah dicuri dan dijual online. Jadi kita lihat aktiviti satu hacker yang curi data ataupun penjenayah yang curi data secara fizikal kemudian dijual secara online. Itulah yang berlaku. Sekarang melalui Cyber Security Malaysia, salah satu agensi, yang saya pakai baju Cyber Security Malaysia ni, kita tegaskan mana-mana pemegang data harus meneliti aspek keselamatan cyber bagi website masing-masing, server masing-masing, kena update. Dan sekiranya ada apa-apa kerentanan, vulnerability, mesti diselesaikan segera. Dan kementerian sedang teliti pindaan Akta Perlindungan Data Pribadi supaya
semua syarikat, semua entiti yang uruskan data akan jaga data dengan lebih selamat. Jadi ada persepsi YB mengatakan apa yang kerajaan tengah buat sekarang ni tidak cukup. Bertahun-tahun dah benda ni, apa kerajaan buat ni? Tak cukup ni. Mungkin YB respon YB kepada persepsi sebegini seolah-olah kerajaan ini, apa kerajaan ni buat, bank tak boleh kontrol, telco tak boleh kontrol, masih berlaku. Mungkin YB. Dia sebenarnya bila kita tutup satu pintu, dia cari pintu lain. Bila tutup pintu yang itu, dia masuk ikut tingkap. Bila tutup tingkap, dia masuk ikut bumbung. Jadi dia akan sentiasa cari idea-idea baru, ruang-ruang baru, pick up line baru untuk love scam. Love scam. Love scam, pick up line baru kan. Dan ataupun dia ada macam mungkin bila saya bercakap dengan menteri yang jaga isu ni di Singapura, Josephine Teo namanya, saya punya counterpart. Dia kata mungkin Malaysia dengan Singapura, kita punya rakyat ni cenderung untuk husnuzon, berfikir baik, bersangka baik, husnuzon, bersangka baik kepada bila kita dengar ni daripada Bukit Aman, mesti betul ni. Betul. Mesti betul. Takkan dia nak tipu. Apatah lagi sebut kita punya data tu betul. Jadi tapi cadangan, saranan saya, nasihat saya, kita kena sentiasa berwaspada dan is okay syak wasangka. Kalau nombor tu nombor yang tak kita kenali. Saya sekarang secara jujur saya kata nombor yang saya tak kenal saya dah tak pick up dah. Nombor yang saya tak kenal. Antara lain, satu takut scammer. Kedua takut wartawan. Takut wartawan. Kalau wartawan tak, sebab sebagai menteri saya harus berlaku adil kepada semua wartawan. Betul. Jadi kalau satu yang tanya, nanti orang lain kata kenapa tak jawab kami? Kan? Jadi saya kena berlaku adil. So kalau satu saya takut scammer. Kan? Kedua ialah kita pun tak tahu siapa-siapa lagi yang mungkin akan panggil lah. So, it's okay. Terima nombor telefon yang tak dikenali, kita berwaspada. Kita okay ada rasa syak wasangka tu. Lebih baik, orang kata apa? Sesal dahulu kan? Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tak ada gunanya. Najib, sebelum kita menutup diskusi kita pada malam ini, sebenarnya saya tertarik sebagai penjawat pengamal media. YB ada sebut mengenai insentif rebat rahmah yang akan disalurkan kepada pengamal media, dan selain daripada sambutan Hawana untuk meraihkan para pengamal media ini, juga tabung kasih Hawana, apakah lagi inisiatif yang akan dijalankan ataupun akan dilakukan oleh KKD dalam mengangkat wira tidak didendang ini, YB? Ya, saya yang penting bagi saya, nanti saya tengah bincang dengan syarikat-syarikat telco untuk menyediakan pakej khas untuk pengamal media. Okey. Masih dalam perbincangan, saya harap tidak terlalu lama, tapi itu saya harap akan dapat membantu rakan-rakan media, terutama yang bekerja di lapangan. Sebab aduan yang sering saya terima ialah bagi yang bila ada antara insiden pertama yang saya terpaksa kendali ataupun hadapi ialah menguruskan isu-isu media ataupun pengamal media sewaktu insiden Batang Kali, tanah runtuh Batang Kali. Dan di situ saya lihat isu internet bagi pengamal media ni sangat penting. Sebab mereka mengadu terpaksa pergi jauh daripada lokasi untuk buat laporan. Untuk hantar laporan ataupun live. Jadi itu sebab saya telah minta Jabatan Penerangan, kita ada Pusat Media Bergerak. Mungkin Pusat Media Bergerak ini perlu ada satu Starlink unit yang bergerak supaya di mana sahaja dia dibuka, wartawan boleh guna internet. Cuma isu kita perolehan, adalah proses-proses tertentu. Jadi saya lihat untuk memberi kemudahan yang lebih kepada wartawan. Saya ramai kawan-kawan wartawan dan saya sendiri secara peribadi lantang bersuara bila ada wartawan yang ditangkap, ditahan. Dan saya kenal kawan-kawan yang pernah sebelum ini surat khabar mereka, saya ingat lagi, The Edge, pernah ditutup. Betul. Ya, jadi dan saya pernah perjuangkan hak mereka. Jadi sebagai menteri yang menjaga hal ehwal media juga, pengamal media, saya bukan hanya nak kebebasan media itu diraihkan, disokong, diperkukuh, tapi ditambah baik dengan satu,
profesionalisme, etika kewartawanan. Ada satu saying. It's not it matters more that you're first than you're right. Tak betul. You have to be first and right. Betul, first and right. First and right. Ya, Itu yang penting. pertama dan betul. Dan buat first time right kan? Kita kena buat first time right. Baik, setelah mungkin soalan penutup kita Nisa, setelah 8 bulan ini YB, saya kira mungkin boleh secara ringkasnya kita beri peluang kepada YB ni untuk menerangkan secara ringkasnya visi, harapan dan harapan YB lah untuk Malaysia selepas ini, YB. Ya. Segenap sudut ini. Ya. Kita pasca pandemik berada di satu crossroad, satu simpang yang sangat penting. Sama ada kita kekal di takut lama ataupun kita climb up higher. Perkara itu boleh dilakukan. Perdana Menteri telah membentangkan ekonomi madani. Dan pada 1 hari bulan September, Perdana Menteri bersama Menteri MITI telah memperkenalkan the National Industrial Master Plan, NIMP, NIMP, yang menunjukkan hala tuju pertumbuhan industri untuk 7 tahun ke depan. Saya lihat ada 2 teras yang akan membantu pertumbuhan ekonomi negara kita, ekonomi digital dan tenaga boleh baru. Dua-dua sektor ini akan mainkan peranan yang sangat penting membawa masuk pelaburan, menjana pertumbuhan dan pendapatan yang akhirnya kesannya positif kepada rakyat. Tapi untuk pastikan rencana pertumbuhan ekonomi yang mampan, yang kuat, kukuh, inflasi yang rendah, pertumbuhan yang baik, yang sihat, ringgit yang kukuh, ini dapat berlaku dengan baik, kita perlukan kestabilan politik. Satu persefahaman baru. Bahasa politik sainsnya modus vivendi. A way of living together peacefully. Saya percaya ia boleh dilakukan. Harapan saya ia dapat dizahirkan segera. Baik, okey. Saya kira itu tadi Nisa. Secara sum up je, ringkasannya apa yang YB cakap, sama-sama kita jadikan Malaysia hebat kembali. Betul. Dengan itu, sekian dulu Dialog TVS untuk malam ini. Kepada anda sekiranya ada cadangan atau pandangan untuk apakah saja diskusi untuk kami bawakan di pentas Dialog TVS ini, anda boleh hantarkan terus pandangan anda di semua platform media sosial kami, tidak kira di Instagram, di Twitter, di Facebook, di TikTok dan juga di Telegram. Jangan lupa untuk layari laman web kami di www.tvstv.my dan jangan lupa untuk hashtag Dialog TVS. Dengan itu, sebelum itu Nisa, kita ucap terima kasih dulu terima kasih kepada YB. Yang Berhormat Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital, dan kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Terus setia bersama kami di saluran 122. Saya Khairul Nisa Kasnun dan saya Najib Imran. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi.